A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian kita pada pagi ini. Alhamdulillah, kita hari ini akan memasuki muka surat 236, insya-Allah 236, dan kita akan bersama-sama di surah Yusuf daripada ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-14. Alhamdulillah, sebelum kita meneruskan, insyaAllah seperti biasa, kita minta kepada sesiapa yang bersama dengan kita pada pagi ini untuk memberikan feedback suara dan juga gambar, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan yang keduanya, kita ingatkan kembali bahawa yang sedang kita baca pada pagi ini, yang sedang kita tadabbur pada pagi ini adalah daripada surah Yusuf, ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-14. Jadi surah Yusuf ni, sebagaimana kita katakan sebelum daripada ni, kita baru saja masuk muka surat yang kedua daripada surah Yusuf, iaitu surah Yusuf ni adalah merupakan satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa Nabi kita ni berada di selepas daripada zaman kesedihan, suasana kesedihan, iaitu kesedihan baginda kerana kematian bapa saudaranya iaitu Abu Talib, dan juga selepas daripada kematian isteri baginda yang tercinta iaitu Khadijah binti Khuwailid. Jadi ianya berlaku pada tahun yang sama, hampir waktu yang sama, iaitu pada tahun yang ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah maka Nabi berada dalam keadaan sedih, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih kerana apa? Kerana beliau ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Dakwah yang baginda bawa selama 10 tahun ditolak oleh orang-orang Quraisy. Jadi insya-Allah suasana beginilah maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan banyak surah-surah. Antaranya ialah sebelum daripada ini kita telah baca surah Yunus, dan juga kita telah baca surah Hud, dan begitu sekarang ni kita baca surah Yusuf. Dan suatu yang istimewa dalam surah Yusuf ni ialah dia hanya menceritakan kisah seorang Nabi saja, iaitu kisah Nabi Yusuf. Dan juga sebab turunnya sebagaimana kita telah ceritakan, iaitu ada beberapa riwayat, antaranya ialah mengatakan bahawa orang-orang Yahudi daripada Madinah yang selalu datang berjumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy ni di Makkah, mereka ni apabila mereka tahu bahawa Muhammad ni membawa satu agama baru, jadi mereka minta kepada orang Quraisy supaya bertanya kepada Muhammad ni, apa cerita tentang Bani Israel yang berada, bagaimana Bani Israel ini boleh pergi ke Mesir, dan kemudian bagaimana mereka ni boleh keluar dan sebagainya. Jadi turunlah surah Yusuf ini, dan kemudian turun juga selepas tu surah Toha. Jadi insya-Allah kita akan baca insya-Allah kisah Nabi Yusuf yang Allah Taala sebutkan sebelum daripada ni, iaitu ahsanul qasas, iaitu kisah yang terbaik yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Jadi kisah yang terbaik, kita bermula dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, merupakan anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam semasa beliau masih kecil. Jadi kita telah baca sebelum ini bahawa Nabi Yusuf telah bermimpi, dan lalu diceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Suasana iaitu Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya adalah merupakan satu gambaran yang boleh kita buat bahawa betapa rapatnya hubungan di antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub AS, ayah. Jadi maknanya seorang ayah tu yang sangat sayang kepada anak dia, sangat rapat dengan anak dia, sehingga kalau kita tengok dalam cerita ni, dia tidak ceritakan bahawa diceritakan kepada ibunya. Nabi Yusuf tak ceritakan kepada mak dia, bermakna seolah sangat menunjukkan rapatnya. Sebab biasanya kita akan dapati, biasanya jarang seorang anak ni rapat dengan ayahnya, kan. Tapi di sini adalah gambaran yang menunjukkan bahawa kehebatan tarbiyah hasil daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap anak-anak dia. Jadi kita tengok dia ada 12 orang anak. Salah seorangnya ialah Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga seorang lagi adalah Benyamin, yang merupakan satu ayah satu ibu dengan Nabi Yusuf, iaitu Benyamin. Yang lain tu adalah merupakan ibu yang lain. Jadi insyaAllah kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Sekarang kita sampai kepada pesanan Nabi Yaqub alaihi salam kepada anak dia Nabi Yusuf. Jadi dia kata qala ya bunayya. Kita tengok sini panggilan yang digunakan oleh Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf ialah ya bunayya. Satu panggilan manja, satu panggilan sayang. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Kalau anak biasa ya beni itu maknanya wahai anakku. Itu panggilan biasa. Tapi bila ya bunayya, ya abati, sebagaimana disebutkan sebelum daripada ni kita baca kan, ya abati maknanya wahai ayahku, ya bunayya dia kata wahai anak kesayanganku. La taksus, jangan kamu ceritakan ru'yaka, mimpi kamu ini ala ikhwatika, kepada saudara-saudara kamu yang lain tu, yang 10 orang tu. Kerana apa? Nabi Yaqub alaihi salam terus menceritakan kenapa, alasan, reason kenapa dia kata jangan cerita ni. Kenapa? Kerana fayakidu laka kaida, mereka nanti akan buat plan. Yakidu ni kita ada dalam bahasa Arabnya, dia ada makar, wa makaru ma makarallah, gitu kan. Jadi ada perkataan kaidun. Jadi kaidun yakidu. Jadi dalam ayat ini digunakan perkataan yakidu. Biasanya yakidu ni ialah dia boleh jadi satu perancangan yang baik ataupun yang tak baik. Gitu kan. Tapi kalau makrun tu ialah perancangan nak buat satu benda yang azab dan sebagainya lah kan. Itu makarnya. Satu benda yang biasanya adalah satu benda yang tidak baik untuk orang tu. Gitu. Jadi yakidu itu dari segi bahasa Arab kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini Nabi Yaqub berkata kepada Yusuf, dia kata fayakidu, nanti takut abang-abang kamu ni, mereka ni abang-abang sebab mereka ni lebih besar kan, fayakidu laka terhadap kamu kaida, nanti mereka akan buat plan apa-apa ni, sebab mereka ni faham bila kamu cerita macam tu. Kalau kamu mimpi tu nampak tu 12 bintang, 11 bintang, dan kemudian selepas daripada tu matahari, mereka ni boleh tahu lah ni apa maksud dia ni. Mereka boleh jangka lah. Jadi sebab itulah Nabi Yaqub kata jangan cerita kepada abang-abang kamu tu. Inna syaitana lil insan aduwwum mubin. Kerana syaitan ini, dia ni memang musuh yang nyata. Memang dia akan gunakan kesempatan ini. Aduwwun mubin, musuh yang zahirul adawah. Mubin tu makna sangat-sangat memang jelas kan. Dia ni musuh kepada manusia, syaitan tu. Kemudian wa kadzalik, Allah Ta'ala kata wa kadzalik ni maksudnya dan demikian itulah. Jadi ikut makna yang diberikan oleh ahli-ahli tafsir, dia kata ialah kerana kesempurnaan inilah yajtabika Allah Ta'ala memilih kamu. Jadi di sini adalah dikatakan ini adalah kata-kata Nabi Yaqub alaihi salam kepada anak dia. Allah Ta'ala nak pilih kamu, Rabbuka, Tuhan kamu, wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadis, dan Allah Ta'ala nak mengajar kamu, wahai anakku, ta'wil al-ahadis. Ta'wil al-ahadis maknanya ialah ta'wil ni maknanya ialah membuat satu pertakwilan, iaitu memberikan makna kepada sesuatu perkara tu dengan satu makna yang lain. Kamu nampak macam ni, dia ada makna ni. Jadi dalam ayat ni disebutkan bahawa Nabi Yaqub berkata kepada anak dia, nanti Allah Ta'ala akan mengajarkan kepada kamu ta'wil ahadis. Ahadis maknanya kata-kata makna dia. Kenapa digunakan kata-kata? Kerana dikatakan bukan hanya mimpi saja, dia lebih daripada itu lagi. Bukan takwil mimpi saja, bukan takbir mimpi, tapi lebih daripada itu, iaitu Nabi Yusuf ni keistimewaan dia boleh faham apa, kalau orang bercakap macam tu, dia boleh faham apa maksud di sebalik percakapan orang tu. Itu jadi takwil hadis, takwil kata-kata, takwil percakapan. Jadi itu keistimewaan lah kan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yusuf alaihi salam, wa yutimmu ni'matahu, dan nanti dia akan sempurnakan nikmat. Nikmat di sini maksudnya ialah kenabian, iaitu akan diberikan kenabian. Nanti sekarang Yaqub belum lagi mendapat jadi Nabi Yusuf belum lagi mendapat pangkat kenabian tu. Selepas daripada tu. Jadi inilah di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yusuf, yang disebutkan awal-awal lagi sebab Nabi Yaqub dia dah nampak dah bahawa anak dia akan jadi gini. Kemudian alaika, ke atas kamu Yusuf, wa ala ali Yaqub, dan juga ke atas keluarga Yaqub.
Dan kemudian dia kata kama atammaha ala abawaika, sebagaimana disempurnakan, iaitu disempurnakan ha tu atammaha, iaitu an-nubuwah tu, an-ni'mah tu, sebagaimana Allah Taala telah beri nikmat kepada mak bapak, iaitu ala abawaika, ke atas mak bapak kamu, iaitu nenek moyang kita lah, iaitu siapa? Min qablu, sebelum daripada ni, iaitu Ibrahim wa Ishaq. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-6 ni, kita akan tengok bahawa Allah Nabi Yaqub AS menceritakan kepada anak dia bahawa ayah, nenek moyang kita, iaitu Nabi Ibrahim, moyang kamulah kita kata kan, pun menjadi Nabi. Kemudian Nabi Ishaq, itu moyang kamu juga, telah menjadi Nabi. Aku telah menjadi Nabi, dan kamu pun Allah Ta'ala nak jadikan sebagai Nabi. Jadi kita tengok kan, inilah nasab yang paling hebat lah, iaitu apa? Kerana 4 orang anak kan, anak terus semua menjadi Nabi. 4 orang kan, daripada Nabi Ibrahim AS, kemudian Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yaqub, kemudian Nabi Yusuf AS. Jadi ini disebutkan oleh Nabi Yaqub awal-awal lagi kepada anak dia tu. Kemudian seterusnya dia kata ialah inna rabbaka alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu ini alimun, sangat tahu kenapa dia pilih ni, kenapa dia pilih kamu, kenapa dia jadikan kamu ni hakim. Dalam apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya hakim, semuanya mempunyai hikmahnya. Hikmah dalam tadbirnya, sebagaimana kata tafsir kan. Jadi maknanya apa-apa yang Allah Taala tetapkan, Allah Taala susun, itu adalah mempunyai kebaikannya. Seterusnya kita akan tengok selepas daripada itu ialah iaitu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 Allah Taala kata laqad kana fi Yusuf, sesungguhnya pada Yusuf, pada kisah Nabi Yusuf, iaitu pada Yusuf tu, mana pada kisah Nabi Yusuf, wa ikhwatihi, dan juga adik-beradiknya. Adik-beradiknya itulah yang sebelah orang lagi tu, ayatul lisailin. Ayatun maksudnya ada mempunyai ibrah. Ayatun situ maksudnya ibrah, pengajaran, lisailin, bagi orang yang bertanya tentang khabar mereka. Dikatakan itu ialah maksudnya orang Yahudi itu kan, sebab orang Yahudi itu sibuk suruh bertanya. Jadi sekarang dia menjadi ibrah. Sepatutnya yang penting tu, kalau kita tengok dalam cerita ni kan, cerita seluruh kisah Nabi Yusuf ini, yang disebutkan namanya hanyalah 2 orang saja, iaitu yang pertamanya Nabi Yaqub, dan yang keduanya Nabi Yusuf. Adik-beradik yang lain, Benyamin ke tak Benyamin ke, semua tu tak diceritakan nama dia. Jadi kita boleh faham situ, iaitu Allah Subhanahu wa taala apabila dia menyebutkan bahawa benda tu penting, bila tak sebutkan benda-benda tu tak penting. Jadi bagi kita, maknanya kebanyakan daripada cerita-cerita dalam Quran ni, kita akan tengokkan bahawa jarang Allah Ta'ala menyebutkan nama-nama, tetapi Allah Ta'ala kadang-kadang saja menyebutkan nama-nama. Jadi maknanya apa? Nama bukanlah satu perkara yang penting, tapi pengajaran tu yang penting. Ayatun lisailin, bagi orang yang bertanya. Sibuk sangat nak tanya orang Yahudi kan, ni sekarang nak ceritakan. Jadi sepatutnya menjadi tanda dah, menjadi ibrah je kepada orang yang bertanya ni, iaitu bahawa Nabi Muhammad ni adalah betul daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya dia ni pandai-pandai kan. Tengok kau tak, mana nak tahu. Jadi izqalu, sepatutnya tengok ni, dengar cerita dikatakan izqalu, ketika mereka ni berkata li Yusuf, kepada Yusuf, wa akhuhu, ketika mereka berkata wa akhu situ ialah Benyamin, ketika mereka, iaitu adik-beradik dia yang lain tu, yang 10 orang tu berkata kepada Yusuf dan saudara-saudaranya, mereka berkata apa? Mereka berkata Yusuf dan juga saudara ni, iaitu Benyamin ini, mereka ni ahabbu ila abina, lebih disayangi kepada ayah kita, maknanya Nabi Yaqub. Jadi mereka sekarang menuduhlah Nabi Yaqub ni. Jadi kalau ikutnya disebutkan di sini ialah bahawa kan, dia kata sepatutnya, dia kata wa nahnu usbah, Nabi Yaqub ni, ayah kita ni, dia lebih sayang kepada Nabi Yusuf, dipanggil Yusuf lah kan, Yusuf dan juga Benyamin ni. Sedangkan kita ni ramai, kita ni 10, itu 2 saja. Tapi kenapa yang tu 2 lebih disayangi daripada kita semua? Sepatutnya kita lah sayang. Jadi di sini dia gambarkan, disebutkan oleh para ulama tafsir, dia kata ketara sekarang ni kesayangan tu sebab apa? Sebab 10 orang ini ada masalah sebenarnya kan, iaitu ada masalah sifatnya mereka, perangai mereka ni kurang baik kan. Jadi mereka ni selalu bully 2 orang ni, bully adik mereka ni kan. Jadi ketara sangatlah bahawa mereka ni tak baik kan. Jadi ayah dia ni sayanglah kepada 2 orang ni. Jadi
Jadi dia kata Yusuf, jadi la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Sedangkan kita ni sama-sama. Dalam, kalau kita baca detail lagi lah, maknanya suasana ini dalam psikologi ada dipanggil mob mentality. Mob mentality ni ialah orang yang berkumpulan tu kan, dia akan rasa macam kita patutnya kita lah, lebih lagi yang kita dia bergerup. Gerup tu makna perasaan bergerup tu, itu dipanggil dalam psikologi lah, dipanggil mob mentality. Jadi dia kata wa nahnu usbah, dia kata kami ni ramai. Usbah ni ialah bilangan di antara 5 hingga 10 kan, gitu kan. Inna abana, kemudian mereka kata apa? Inna abana, sesungguhnya ayah kami ni lafi dalalim mubin. Dia kata dalalim mubin. Dalal situ bukannya makna sesat. Dalal situ maksudnya khata', makna mubin jelas, memang jelas salah ni kan. Mereka katakan ayah kita ni memang salah ni. Jadi kita tengok kat sini, bermulalah kita nampak kan. Kita nampak bahawa macam mana adik-beradik Nabi Yusuf ni, walaupun mereka ni anak seorang Nabi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan juga kan bahawa dalam tarbiyah ni kan, tarbiyah anak-anak ni tak semestinya, maknanya kadang-kadang tanggungjawab dilaksanakan oleh ayah-ayah untuk mendidik anaknya, tapi tak semestinya kadang-kadang anak ni akan menjadi hebat seperti ayah dia dan sebagainya. Kadang-kadang ada masalah-masalahnya kan, walaupun tak jauh. Tapi ada juga seperti kisah anak Nabi Nuh yang kita baca sebelum daripada ni. Anak Nabi Nuh langsung tak nak beriman. Jadi artinya, adakah Nabi Nuh ni tidak mendidik anak dia? Tidak kan. Mendidik adalah satu kewajipan. Ayah, mak mendidik anak-anak. Tapi kadang-kadang kalau tak menjadi, itu adalah ketetapan Allah SWT, ujian Allah SWT. Jadi maknanya di sini, sebagaimana anak Nabi Yaqub alaihissalam ini, yang 10 orang ni kan buat perangai macam ini, bukanlah menunjukkan bahawa Nabi Yaqub tu lalai dalam mendidik anak dia. Jadi pengajaran yang diambil daripada sini, kata ulama tafsir, ialah bahawa kan kadang-kadang hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hasil adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hanya mampu berusaha saja sebagai mak bapak dan sebagainya kan. Jadi sebab itulah di sini ceritanya bahawa anak dia tengok anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam tak berperangai, iaitu dengan mob mentality dia tu kan. Kita ni ramai, takkan kita salah gitu kan. Ni ayah kita ni salah kan. Uqtulu Yusuf. Mereka pun tak berperangai, berpakat kan. Mereka pun berkatalah sama-sama mereka ni, Uqtulu Yusuf, mari kita bunuhlah Yusuf tu. Dia kata awitrahuhu ardon, ataupun mari kita campak dia. Dia kata campaklah dia. Ardon ni maknanya di satu tempat yang jauh, maksud dia ardon. Kalau ikutnya makna bumi kan, tapi makna bumi makna satu tempat yang jauh daripada pandangan ayah kita ni. Yakhlu lakum wajhu abikum. Yakhlu ni ialah daripada makna perkataan, kalau kita kata khalwat tu makna bersendiri kan, menyembunyi ataupun lari daripada orang ramai, itu khalwat. Jadi yakhlu lakum wajhu abikum, maknanya nanti perhatian ayah kita akan terpumpah pada kita saja. Sebab apa? Dia ni tak ada, Yusuf dah tak ada. Bila Yusuf tak ada, dia akan pada kita lah. Itu nama dia. Kalau dalam psikologi pun ada lagi tu, dipanggil twisted love. Dipanggil twisted love ni maknanya berpalinglah cinta. Sebab apa ni dah tak ada, dia akan pergi cinta ke sini. Sebab cinta tu akan ada. Tu cara kan. Ini kalau kita tengok dalam kisah Nabi Yusuf ni dengan penuh emosinya, kita akan tengok banyak lah benda-benda psikologi kan yang ada dalam kisah Nabi Yusuf ni. Jadi adik-beradik ni pun kata, dia kata nanti kalau Yusuf dah tak ada, ayah kita tak ada tempat lain lah, kita lah yang akan disayangi. Sebab tak nampak lah kan, kalau sebelum ni adalah nampak pembandingan kan, kita ni teruk sikit, tapi sekarang ni kita saja yang ada. Tu cara mereka fikir. Jadi mereka kata yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Mereka kata lepas daripada tu kita jadi orang baik lah. Maksudnya kita bertaubat lah, kata tafsir jalan lain. Dah Yusuf dah tak ada, tak apalah kan, kita dah buang dia, kita dah bunuh dia, tak apalah kan, kita taubat je. Mudah je. Itu perangai kan. Tapi mereka ni walaupun jahat, tapi mereka masih lagi ingat kita taubatlah lepas tu. Itu plan ni. Maknanya cara fikir kan. Banyak manusia pun kita macam tu kali ni. Kita tak tahu, kemungkinan dah buat tiba-tiba mati macam mana kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan itu perangai sebahagian daripada manusia yang kita kata ialah yang maksiat lah kan. Dia kata kita buat maksiat, lepas tu kita bertaubat. Itulah sama kan, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Selepas kita bunuh dia, selepas kita campak dia, tak apalah, kita jadi orang baik, iaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat yang ke-10, kita tengok inilah, ialah Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah qala qailum minhum. Qailum makna seorang daripada mereka. Allah Taala tak sebutkan nama kan, siapakah mereka ni. Tetapi ada yang kata, dalam tafsir kata nama dia ialah Yahuza.
Yahuza, iaitu abang, yang paling abang sekali. Sebab biasanya ialah yang paling abang sekali, yang paling tua sekali, dia ni kata-kata dia diikutilah. Jadi salah seorang daripada mereka, Allah Ta'ala kata, telah berkata, la taqtulu Yusuf, jangan bunuhlah Yusuf kan. Sebab bunuh ni satu perkara yang besar lah bagi dia kan. Kita, target kita ialah kita nak jauhkan pandangan ayah kita ni, bukan kita nak apa. Jadi jangan bunuhlah dia. La taqtulu Yusuf, dia kata jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub, tapi kita campakkan dia ke dalam ghayabatil jub. Dalam bahasa Arab, jub ni maknanya ialah perigi. Tapi ada beza, ada satu lagi perkataan bahasa Arab, bi'run. Bi'run ni perigi juga, telaga juga kan, well kan. Jadi ada benda bi'run, ada satu lagi jub. Jub ni ialah perigi yang tak ada tepi tu. Kalau bi'run tu yang ada tepi tu, yang ada tepi yang tinggi tu kan, tempat nak takut tak orang jatuh kan. Jadi kalau jub ni yang tak ada tu. Biasanya ghayabatul jub ni maksudnya ialah yang jauh daripada orang, ataupun yang kata ialah perigi yang gelap. Gelap ni makna jauh daripada tempat orang biasa, bukan tempat kampung, tapi tempat yang jauh daripada pasir macam tu kan, tempat orang laluan. Biasanya kan, bukan tempat di kampung. Kalau di kampung tu dia tak panggil ghayabatul jub. Jadi kata abang sekali ni, dia kata wa alquhu fi ghayabatul jub, kita campakkan dia jauh di dalam telaga yang jauh daripada orang. Kemudian yaltaqidhu ba'dus sayyarah, nanti supaya kalau orang lalu siapa-siapa. Sayyarah sini bahasa modernnya ialah kereta kan, tapi dalam bahasa Quran ni sayyarah makna daripada sar, yang siru iaitu orang berjalan, iaitu orang musafir. Maknanya orang bermusafir yang lalu di telaga tu, mereka akan ambil lah yaltaqidhu, makna petik dia, ambil budak ni kan, ambil adik kita ni. Ba'dus sayyarah, sebahagian daripada orang-orang yang melalui itu musafir, in kuntum fa'ilin, kalau kamu nak buat sangat, kata. Jadi bermulalah plan mereka ni, mereka pun berkata kepada ayah dia. Macam mana sekarang ni, sekarang plan dia macam mana nak pisahkan daripada ayah ni. Lalu mereka pun berkata, mereka berkata ya abana malak. Jadi wahai ayah kami, mereka pun pergi kepada ayah Nabi Yaqub AS. Mereka berkata malak ni, apa yang tak kena dengan kamu ni? Itu maksud malak, apa yang tak kena ni? Malak la ta'manna. Situ asal bacaan di sini la ta'manuna. La ta'manuna mana kamu tak percaya pada kami kah? Gitu, kamu tak percaya. Tapi bacaan di sini dalam ayat ni ialah dengan dia panggil sebagai ishmam. Ishmam ni maknanya ialah bila kita baca tu, sebab dia asalnya ialah la ta'manuna, tapi dibaca la ta'manna macam tu, dia kena muncungkan sikit mulut pada masa nun tu. Jadi la ta'manna gitu. Kenapa kamu ni tak nak percaya pada kami? Itu maksud dia. Apa kamu ni? Kenapa kamu ni? Ayah, kenapa tak percaya pada kami? Ala Yusuf, untuk kami tolong Yusuf, kami jaga Yusuf. Wa inna lahu lanasihun, sedangkan dia kata kami ni sangat-sangat memang nak jaga kebaikan dia. Kami bukan nak buat jahat pada dia. Tengok kan start ni. Jadi sebenarnya ayah dia pun dah rasa pelik ni kan. Kenapa sebelum daripada ni tak pernah pun macam ni. Memang selalu pukul lah, bully lah Nabi Yusuf ni, adik dia ni. Arsilhu ma'ana, mereka pun kata kirimlah pada kami. Kirim makna lepaskanlah pada kami. Makna ghadan, esok, yarta tu makna makan-makan, happy-happy lah, kami nak ajak makan, nak pergi berkelah lah konon-kononnya kan. Wayal'ab, bermain-main, kami nak bermain-main, kami nak sonok-sonok, nak happy-happy kan. Dia ada dua bacaan situ, yarta, narta. Ada satu lagi bacaan dengan narta wanal narta wanal'ab gitu. Ada bacaan yarta wa yal'ab. Dia ada dua lah, tak apa insyaAllah. Jadi kita baca biasa yarta wa yal'ab, kita nak bermain-main lah dengan dia, kita nak ajak main-main. Wa inna lahu lahafizun, mereka kata jangan risau ya, kami akan jaga. Tengok kan, dari segi cara penggunaan perkataan itu, wa inna lahu lahafizun, kalau ikut asalnya maknanya bahasa Arab digunakan wa inna lahafizuna lahu. Lahu tu di belakang lahu tu di belakang, tapi dia guna kat sini ialah lahu tu di depan. Gitu kan. Jadi sini kita tengok kan, lahu sini lahu, lana sihun, tak, kalau ikut asalnya lahu ni di belakang, lana sihuna lahu gitu. Jadi mereka ni pun kata, ni yang ke-11 apa ni, jadi dia kata tak apa, kami ni sayang kepada Nabi Yusuf, jadi esok hantarkan kepada kami. Di sini kita rujuk, kita tengok kan lahafizun, lahu lahafizun, kalau ikut asalnya lahafizuna lahu, tapi nak tunjukkan lebih tu. Bila lebih makna kami sayang sangat-sangat lah kepada Yusuf ni, kami akan jaga dia. Jadi sebab tu dia kata wa inna lahu lahafizun, kami akan jaga dia ayah, kami akan jaga dia. Apa kata Nabi Yaqub alaihissalam, qala inni la yahzununi
antazhabu bihi. Aku ni, dia kata, merasa sedih, dia kata, kalau kamu bawa dia pergi, kata Nabi. Jadi sedih ni, perasaan ini ditunjukkanlah, disebutkan oleh Nabi Yaqub AS. Dia dah perasan dah ni, pelik ni kan, anak-anak dia ni kan. Antazhabu bihi, kalau kamu bawa dia, wa akhafu an ya'kulahu az-zi'bu. Aku takut nanti dia dimakan oleh serigala. Sebab tempat mereka tinggal tu dikatakan banyak serigala berkeliaran jadi nanti awak tinggalkan dia, adik kami ni, adik aku ni, adik kamu ni, nanti dia akan dimakan oleh serigala. Rupa-rupanya kata-kata Nabi Yaqub ini memberi idea kepada mereka bahawa nanti dia katakan nanti adik kita ni akan dimakan oleh serigala. Nabi Yaqub menyatakan kebimbangan dia. Wa akhaf, aku takut an ya'kulahu az-zi'bu, akan dimakan nanti adik kamu dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, dalam keadaan kamu ni ghafil. Ghafil tu maksudnya ialah kamu tak sedar, kamu bermain-main, sibuk-sibuk kan nanti kan. Iaitu masyghulun, dia kata yang masyghulun dalam tafsir Jalalain sebut kan, iaitu kamu ni sibuk-sibuk tinggal adik kamu di situ, nanti dimakan oleh serigala. Itu kata-kata Nabi Yaqub yang memberi idea kepada mereka. Qalu, lalu mereka pun berkata, lain akalahu az-zi'bu, kalau serigala makan adik kita ni, dia kata, wa nahnu usbah, sedangkan kita ni ramai, dia kata, izan dia kata, inna izan la khasirun, nescaya kami lah, dia kata, kami apa? Kami lemah sangat kan. La khasirun ini kalau ikut maknanya rugi nescaya kami lah yang rugi. Tapi dalam tafsir kata la'ajizun maknanya lemah sangat ke kami sampai takkanlah serigala boleh makan kami ni, kuat kan. Tu kata-kata mereka kan. Jadi makna tengok kan, mereka ni pujuk juga kan, nak juga kan terhadap apa ni Nabi Yusuf ni kan. Jadi diceritakan, selepas ni kita akan tengok lagi ceritakan, tapi iaitu bila cerita pasal masuk dalam perigi mereka semua ni kan, diceritakan oleh ulama tafsir di dalam ayat ni tadi. Dia kata mereka nak campurkan Nabi Yusuf tu, Jadi bagaimana Nabi Yusuf ni dia boleh tercampur dalam perigi tu? Macam mana mereka boleh campurkan? Cara semua tu insya-Allah kan kita akan jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang insya-Allah, iaitu dalam muka surat yang seterusnya. Kita akan tengok muka surat 237 dalam sesi yang akan datang. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan kita pada setiap pagi insya-Allah pukul 6.30 pagi insya-Allah kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk hantar link, jangan lupa untuk komen kalau ada, insya-Allah komen apa saja, insya-Allah komen apa saja kan. Jangan lupa untuk follow dengan like, insya-Allah subscribe insya-Allah. Jumpa lagi dalam sesi Tadabbur Harian, setiap hari satu muka surat Al-Quran. Dan jangan lupa insya-Allah bersedia dengan mushaf masing-masing untuk kita bersama-sama. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.